Salam Ramadan dan tentunya salam Malaysia Madani. Dan kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah memperkuat hubungan bilateral Malaysia-Australia sempena sidang kemuncak ASEAN-Australia. Jadi inilah topik yang menjadi pilihan kita dan mungkin ramai juga sudah pun mengetahui bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini berada di Germany dan sudah pastilah itu juga akan menjadi perkara yang mungkin akan kita sentuh di masa-masa yang akan datang dalam program Ruang Bicara ini. Tapi kita menumpukan dulu perhatian kita kepada hubungan bilateral Malaysia-Australia dan tentunya lah kita ingin mendapat gambaran yang jelas tentang sidang kemuncak ASEAN-Australia yang juga telah pun berlangsung sempena dengan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Australia baru-baru ini. Baiklah, tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Collins Chong Yu Kiat yang merupakan penganalisis keselamatan dan strategi di Universiti Malaya. Jadi Collins, apa khabar? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Collins kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ini, seperti biasalah kami juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. Jadi seperti biasalah satu talian kami sediakan kepada anda di 0326979768. Baik, mungkin menarik sebenarnya Collins ya kalau kita ikuti tentang perkembangan hasil daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Australia dan tentunya lah rakyat mungkin lebih menumpukan perhatian kepada pelaburan yang telah pun berjaya sebenarnya dicatatkan sempena dengan lawatan Perdana Menteri ke Australia itu. Jumlah keseluruhannya dikatakan hampir mencecah 24.5 bilion ringgit. Tetapi itu satu persoalan yang mungkin dijangkakan. Yang lebih menarik sendiri bagi pandangan saya adalah tentang sidang kemuncak ASEAN Australia itu sendiri. Bagaimana Colin secara peribadi melihat hubungan Australia dengan negara-negara ASEAN setakat ini? Ya, terima kasih Cik Kawi. Tentunya dalam keadaan persaingan kuasa di rantau Indo-Pasifik, rantau Asia Tenggara yang semakin meruncing. Polarisasi kuasa di antara Amerika Syarikat dan China dan tentunya Asia menjadi fokus utama kepada Australia. Kita tahu bahawa Australia kini mengalami tekanan ataupun ancaman 3 penjuru di utara Australia di mana rantau Asia Tenggara menjadi medan buffer zone kepada Australia dan juga perluasan kuasa atau pengaruh China di Pacific Island States di Oceania di bahagian timur Australia dan juga kita tahu bahawa perluasan kuasa semakin meruncing juga di lautan Hindia ataupun di Indian Ocean. Jadi tentunya ASEAN ataupun Asia Tenggara dilihat menjadi medan yang kritikal bagi Australia dalam pelbagai domain, terutama dalam domain ekonomi, keselamatan maritim, tentunya politik dan juga pertahanan dan juga keselamatan serantau. Jadi kita lihat di mana summit ni, the 50th anniversary of the ASEAN Australia Summit menjadi medan kritikal, satu wadah yang penting bukan saja bagi Australia tapi juga bagi negara anggota ASEAN sebabkan tentunya pendirian ASEAN itu sendiri non-aligned, centrality, neutrality menjadi pertaruhan sekarang ni. Kita dapat lihat juga di mana internal divide dalam kalangan anggota ASEAN dalam respon atau tindak balas terhadap tindakan Beijing di Laut Cina Selatan dan juga pengaruh kuasa luar Washington sebagainya di rantau ini. Dan ASEAN dilihat sebagai toothless tiger dalam aspek ini dalam pelbagai penjuru. Jadi kita dapat melihat betapa meluasnya pengaruh ataupun tindak balas yang diambil oleh Washington terutama dalam lebih menjurus kepada approach untuk berhubung kait dengan negara anggota secara bilateral rather than with ASEAN as a whole. Jadi kita dapat lihat seperti mana deepening of ties dengan Manila, dengan Hanoi, dengan Jakarta, dengan Malaysia juga dan juga di mana pengaruh Australia ni dilihat sebagai satu bastion barat ataupun western bastion dalam kalangan dalam penjuru geografi di Indo-Pasifik dan Australia tidak boleh gagal dalam aspek ini sebabkan oleh betapa pentingnya Australia kepada
hemisfer barat, kepada Washington dan juga kepada Eropah. Dan ini dilihat sebagai satu medan yang cukup penting untuk merangkumi strategi secara lebih meluas Washington, di mana kita dapat lihat pangkalan tentera di Guam, di Hawaii, dan kita ada AUKUS sekarang ni, pangkalan di kawasan strategik di Australia, di Perth, di barat Australia, di Darwin, di utara Australia, dan sekarang ni di Port Kembla di bahagian timur Australia. Dan kesemua ini menjadi medan penting bagi Australia untuk menjamin keselamatan masa depan, dan ini memerlukan kerjasama sokongan juga ASEAN, dan kita tahu kegusaran Australia juga dalam menangani ancaman terbaru perluasan kuasa Beijing di Pacific Island State, di Nauru, di Tuvalu, di Kiribati Island, Solomon Island dan sebagainya. Dan kita dapat lihat selepas berakhirnya pilihan raya presiden di Taiwan bulan 1 lalu, dan Nauru sekarang ini berpihak kepada China, dan tindakan Beijing dalam memperdalam hubungan dengan negara Pacific Island Ocean State ini memberi ancaman besar, memberi kegusaran tinggi kepada Canberra dan juga kepada New Zealand. Dan Australia memerlukan sokongan ASEAN, dan dia sedar bahawa konsep neutrality, centrality ASEAN ini perlu dipelihara, tetapi pada masa yang sama memerlukan dia sebagai benteng untuk mencegah konsep domino effect, dan juga sebagai satu konsep cegar rintang yang cukup berkesan. Dan keefisienan submarine ataupun SSBN AUKUS ini memerlukan rantau Asia Tenggara bagi mencegah pengaruh perluasan kuasa Beijing di rantau tersebut. Dan ini memerlukan sokongan yang bersasar, yang strategik, berlandaskan keperluan masa depan. Dan kita dapat lihat di mana the internal divide in terms of response terhadap perluasan kuasa AUKUS ini. Malaysia dan Indonesia pada awalnya kita dapat lihat memberikan satu bantahan ataupun kegusaran terhadap AUKUS ataupun percaturan di antara UK, Australia dan Washington. Dan dia memberikan kegusaran dari segi mencetus satu polemik arms race ataupun perlumbaan senjata baharu di rantau Asia Tenggara. Dan tapi ini diperlukan sangat kritikal terhadap jaminan keselamatan Australia dan juga jaminan keselamatan serantau di negara Asia Tenggara. Saya nak sentuh sikit di sini, Collins, daripada apa yang anda sebut. Kalau kita analisa secara lebih mendalam lagi, barangkali ekoran daripada sidang kemuncak ASEAN Australia ini dikatakan bahawa ianya sebenarnya lebih memberi kelebihan ataupun kepentingan yang lebih hebat sebenarnya kepada Australia jika kita bandingkan dengan apa yang akan diperoleh oleh negara-negara ASEAN sendiri. Apakah sebenarnya Australia juga macam Colin sebutlah terpaksa bergantung kepada kerjasama dengan ASEAN dalam usaha untuk mententeramkan situasi yang seperti apa yang Colin sebut. Jadi apakah kelebihan sebenarnya kepada Australia dan bukan kepada negara-negara ASEAN sebenarnya? Ya, kegusaran utama Australia adalah dalam domain ataupun lanskap keselamatan dan pertahanan, dan ia memerlukan support system yang cukup kukuh, cukup kental daripada Washington. Dan kita dapat lihat tertupunya AUKUS ini bukan saja dari segi senjata ataupun kapal selam submarine yang which is nuclear powered ataupun berkuasa nuklear, bukannya nuclear arm. So itu terdapat satu persepsi yang salah, dan dia cuba kaitkan dengan persepsi bahawa AUKUS submarine ini adalah nuclear arm, which is in fact nuclear powered. So nuclear power ni memang lain dari segi kapasitinya, yang boleh stay underwater for berbulan lamanya dan bertahun. Dan ini merupakan satu cegah rintang yang cukup berkesan bagi Australia bagi menangani ancaman Beijing. Dan polisi keselamatan Australia adalah berkisarkan kepada konsep deterrence atau cegah rintang untuk prevent a war, not to fight a war. Jadi untuk prevent a war ni memerlukan satu kapasiti cegah rintang yang cukup berkesan, dan AUKUS submarine ini dilihat sebagai satu frontline atau benteng yang penting bagi Australia. Dan kita dapat lihat by 2030 ini dia akan dapat Virginia class submarine dari Washington. Dan selepas itu dia akan start untuk membina kapal selam di UK dengan teknologi US, dan kemudian ia akan berpangkalan di 3 pangkalan di Australia. Dan of course kita sedar bahawa Beijing juga ada kapasiti kapal selam yang berkuasa nuklear yang juga nuclear arm. Dan di persekitaran pangkalan Hainan, Southern Theatre Command di Laut Cina Selatan, dan pelbagai strategi yang telah diketengahkan di Laut Cina Selatan, Bastion strategi, Cabbage strategi, Grey Zone warfare dan sebagainya. Kita dapat lihat bahawa ini pelbagai insiden yang berlaku di Laut Cina Selatan dengan kapal kapal Filipina di Laut Cina Selatan. So ini memberikan satu ancaman bagi pihak
Barat terutamanya sebagai satu tindakan yang melangkaui norma antarabangsa, melangkaui undang-undang antarabangsa, UNCLOS dan sebagainya, dan ini perlu dicegah dan ini perlu diangkat dari segi tahap sokongan daripada semua pihak, terutamanya dalam kalangan anggota negara ASEAN untuk memberi jaminan bahawa a free and open Indo-Pacific, freedom and democracy dan juga keselamatan maritim, freedom of navigation and overflight dan sebagainya. Dan ini adalah norma antarabangsa yang telah tertubuhnya sekian lama, sejak berdekad lamanya, dan ini perlu dipelihara, diperkasakan, dan ini memerlukan sokongan ASEAN. Tapi dia sedar ASEAN ada ASEAN Alur Indo-Pasifik, kekal dengan dogma, dengan perangkap kepompong neutralitinya yang tidak berpihak. So ini memberikan satu dilema polemik kepada Australia juga. Tapi dia sedar bahawa jaminan Washington paling kritikal, dan dia sanggup berbelanja lebih puluhan bilion dollars dalam strategi AUKUS ini. Selain itu kita dapat lihat strategi Australia dalam menyertai konsep di mana Quad terutamanya, Australia, Jepun, India dan US. Dan ramai yang berhujah bahawa semua ini adalah satu strategi masa depan yang melandaskan kepada usaha untuk mengekang kemarahan Beijing atau China. Dan tapi ini diperlukan bagi mereka adalah satu konsep yang normal, tindak balas yang normal dalam mencegah kemungkinan konflik dan juga memberikan cegah rintangan berkesan untuk memberikan mesej jelas kepada Beijing dan juga rakan sekutu di rantau ini bahawa undang-undang antarabangsa, international rules, international law, global norms perlu dipertahankan. Dan bagi Australia, of course, Laut Cina Selatan, Lautan Hindi, Lautan Pasifik cukup penting, bukan saja dari segi domain ekonomi dan perdagangan, tapi juga sebagai dalam konteks keselamatan dan memberi jaminan kepada Australia. Kita dapat lihat bagaimana pelbagai tindakan ekonomi dan yang kita dapat tahu dari segi Australia ASEAN Summit ni yang ke-50 ni, ada Melbourne Declaration, dan Melbourne Declaration memang cukup komprehensif dari segi pelbagai penjuru kerjasama, ekonomi, politik, all these new issues, jaminan keselamatan makanan, food security, supply chain security, kita ada technology transfer, expertise transfer, of course kita ada digital economy dan sebagainya, cyber security. Tapi yang saya tertarik dengan seperti mana yang kita dapat lihat sebelum ni, ASEAN masih tetap terperangkap dalam dogma lepas dan tidak lagi berani untuk meletakkan beberapa ayat ataupun konsep seperti rujukan kepada arbitration 2016 masa itu, dan juga meletakkan nama China, for example, in dalam salah satu lensa di Melbourne Declaration. So ini memberi satu message bahawa ASEAN masih ingin mengekalkan dogma berkecualinya. Dan bawah pimpinan Albanese ini, di bawah Perdana Menteri Australia, beliau sedar bahawa tekanan meruncing kepada Australia dari segi ancaman cabaran masa depan yang sekarang ini didominasi oleh ancaman tradisional, state-based threats, traditional threats, dan juga fokus sama juga disandarkan kepada ancaman bukan tradisional dari segi climate change, dari segi transnational crime dan sebagainya, ataupun health and konflik yang merentasi benua, merentasi sempadan wilayah dan sebagainya. Jadi, tapi yang pentingnya still berkisar kepada the criticality of untuk mengangkat darjat atau sanctity of the international rules-based order. Bagi Australia ini critical, dan kita dapat lihat bahawa perluasan kuasa Beijing di Lautan Hindi, Laut Cina Selatan dan juga di Pacific Island State, dan juga cubaan Beijing untuk menyangkal usaha Barat, termasuk of course Washington, untuk mengatasi capacity first island chain, second island chain di Taiwan, di Philippines, sehinggalah ke Indonesia, untuk memberikan laluan khusus kepada China untuk ke Pacific Ocean, dan juga dari situ akan dirangkumi ataupun berhubung kait dengan keberadaan pengaruh di Pacific Island State untuk mencabar dominasi Washington di lautan Pasifik. Kalau Colin, satu persoalan yang penting di sinilah, kalau Colin sebut tentang kebimbangan mereka sebenarnya terhadap perkembangan Beijing itu sendiri,
Tetapi kalau kita pergi kepada satu situasi yang lebih kecil, barangkali kita kembali kepada apa yang kita amalkan di negara kita sekarang ini. Kita ada hubungan yang cukup erat sebenarnya di antara Malaysia dan Beijing. Jadi tidak, kenapa Australia, apakah yang diperlukan oleh Australia sebenarnya kalau kita lihat kepada hubungan Malaysia-Beijing itu yang dikatakan berada pada tahap yang cukup erat itu sebenarnya? Apakah yang boleh membantu mereka? Canberra sedar bahawa kita masih bukan saja di Malaysia, malahan di rantau Asia Tenggara, di Indonesia, di Vietnam, di Filipina juga. Kita masih terperangkap dengan kebergantungan ekonomi yang mendalam dengan China. Dalam pelbagai landscape, pelbagai domain perdagangan, pelaburan dan sebagainya. Dan ini memberikan satu perangkap masa depan yang menggusarkan. Dan bagi Australia, ia sendiri sedar bahawa dia juga mempunyai hubungan ekonomi yang berkait, yang mendalam dengan China, dan ia menjadi mangsa kepada tindakan China menggunakan economic tool ini, economic coercion. Semasa pandemik yang lepas, 2 tahun lepas, perbalahan dari segi punca COVID dan sebagainya menjadikan Beijing mengambil tindakan untuk menyekat produk-produk tertentu dari Australia, dan juga berlaku di Eropah. Dan ini merupakan satu wake up call bagi Canberra dan juga bagi Barat, bahawa dominasi Beijing dari segi cengkaman ekonomi memberikan satu ancaman yang kuat, yang mendalam kepada rantau, dan juga terutama kepada kapasiti undang-undang antarabangsa, international law. Jadi, dan juga tindakan di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa kepentingan Australia di Malaysia merentasi kepentingan dari segi ekonomi. Kita tahu memang hubungan erat Malaysia Australia telah diperkasa sejak berdekad lamanya, bermula dari kurun ke-18, dan kita tahu sumbangan khidmat bakti, jasa Australia dalam membantu kita dari Malaya Emergency sehinggalah sekarang, dan masih ada keberadaan Australia di pangkalan tentera di Butterworth di Penang, dan people to people ties, hubungan sesama manusia, pertukaran dari segi talent, modal insan, pendidikan tinggi. Kita ada Australian institutions di Malaysia, ada Monash, Curtin dan sebagainya. Kita juga ada pelaburan tinggi di Australia, syarikat kita Petronas, Sime Darby, dan jenama Australia yang mungkin ramai tak sedar di Malaysia. Harvey Norman, kita ada Blackmores dan sebagainya. So dari segi soft power presence sudah ada, cuma nak tingkatkan kapasiti awareness level of Malaysians untuk mengiktiraf sumbangan jasa baik Australia, sebab hubungan kita dah terjalin sejak berdekad lamanya. Dan of course kita juga part of FPDA, Five Powers Defence Arrangement, dan pelbagai usaha telah dirancang untuk memperdalam hubungan dari segi pertahanan dan keselamatan, dan kita mesti melangkaui kapasiti sedia ada, terutama FPDA yang dia konsepnya adalah bila ada konflik atau bila diserang salah satu dari 5 negara anggota akan consult each other directly, dan akan tengok apa langkah yang terbaik untuk menjamin, untuk mencegah benda itu. Tapi Australia sedar bahawa jaminan keselamatan tertinggi datang daripada Washington, dan Malaysia juga perlu sedar bahawa konsep berkecuali sekarang adalah tidak berkesan setelah berapa dekad lama yang kita mengangkat darjat konsep neutrality ini ataupun tidak berkecuali. Dan saya juga ingin memberikan hujah balas kepada hujah Perdana Menteri Anwar masa di summit tersebut yang kita tahu bahawa dengan interview sebelum ini di Financial Times dan sebagainya, yang menyelar cubaan atau tekanan pihak Barat, terutamanya Washington Amerika Syarikat, dalam memaksa negara serantau dan juga termasuk Malaysia untuk memilih ataupun choosing a side. Tapi dalam konteks ini kita perlu lihat lebih jauh dari segi mengangkat darjat dan juga keselamatan, perlindungan undang-undang antarabangsa, kestabilan serantau dan juga kestabilan maritim, freedom of navigation, freedom of overflight. Ini adalah penting, kritikal bagi semua negara, dan semua pelaku, semua negara perlu to play by the same rules dalam konteks ini. So tiada kata satu the might is right mantra. Jadi untuk mengangkat sanctity of this rules based order ini adalah satu norma antarabangsa yang sejagat, yang adil untuk semua negara. Dan dalam percubaan untuk menyeru semua negara untuk melindungi atau memperkasa ataupun menjamin konteks ini, domain ini bukan
bukan diterjemahkan sebagai percubaan untuk menekan negara atau memberikan tekanan kepada negara untuk memilih satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi ini adalah satu konteks yang penting terutama bagi Malaysia di mana penjana ataupun faktor kepada sumbangan ekonomi yang tertinggi di Malaysia adalah of course kita oil and gas deposit, dan semuanya terletak di Laut Cina Selatan. Yang kita tahu cukup penting, dan dia yang keadaan yang semakin meruncing ni memberikan satu ancaman yang baharu berlandaskan konteks masa depan kepada faktor penjana ekonomi kita untuk akan datang. Okey, Collins, semakin menarik sebenarnya apa yang dilontarkan oleh Collins. Tetapi seperti biasalah Collins, kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ini, kalau anda juga barangkali ada perkara-perkara yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio, jadi saya ingatkan lagi, gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 03 2697 9768. Kita kembali semula sebentar saja lagi, Ruang Bicara tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini, masih lagi bercakap tentang memperkuat hubungan bilateral Malaysia-Australia sempena dengan sidang kemuncak ASEAN-Australia, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu iaitu Collins Chong Yu Ket yang merupakan penganalisis keselamatan dan strategik di Universiti Malaya. Baik, tadi pun Collins secara sepintas lalu juga menyentuh tentang kerjasama baru sebenarnya di antara Australia dan juga negara-negara ASEAN. Tetapi daripada pandangan Collins sendirilah, reaksi dan juga respon daripada negara-negara ASEAN itu sendiri, apakah mereka mungkin akan memikirkan secara serius apa yang dilontarkan dalam sidang kemuncak ASEAN Australia itu, dan mungkin ada juga negara-negara yang ASEAN sendiri yang bersetuju dan juga tidak bersetuju atas sebab-sebab tertentu. Apakah perkara ini mungkin juga akan memberi impak dan kesan daripada apa yang dibincangkan dan dipersetujui di sidang kemuncak ASEAN Australia itu, Collins? Ya, tentunya kita dapat lihat bagaimana respon atau tindak balas negara lain bercanggah dengan respon negara lain yang tertentu. So, ini menunjukkan perpecahan dalam kalangan anggota negara ASEAN itu sendiri. Sudah tentu kita dapat tahu bahawa Filipina dan juga Australia ingin meletakkan dalam Final Declaration, Melbourne Declaration itu dalam insiden atau arbitration 2016 dan juga insiden tindakan China di Laut Cina Selatan, tapi akhirnya tidak dimasukkan dalam declaration itu. Of course tentunya Malaysia dan Indonesia juga memberikan kegusaran tersendiri mengenai pada tahap awalnya tertubuhnya AUKUS, dan kita dapat lihat bahawa percubaan Manila itu sendiri dalam memberikan satu perancangan mini COC, mungkin di antara Manila, Hanoi dengan Kuala Lumpur terutamanya, dan semua ini sebagai tindak balas terhadap tindakan Beijing di Laut Cina Selatan, dan of course semua ini memberikan satu memperkukuh andaian dan juga argumen hujah barat bahawa ASEAN dilihat sebagai a lost cause ataupun a toothless tiger yang tidak boleh mengekalkan satu kapasiti jegaran yang berkesan terhadap kemaraan China. Tapi pada masa yang sama mereka turut sedar, terutamanya Canberra turut sedar bahawa ASEAN diperlukan dalam konteks menyeluruh landscape keselamatan bagi Australia. Dan of course kalau kita dapat tengok declaration dan juga segala perjanjian sebelum ni, bahawa Australia juga turut menyokong ASEAN Outlook Indo-Pacific, ASEAN Centrality, Neutrality dan sebagainya. Dan tahun lepas kita dapat tahu bahawa 10 negara anggota ASEAN turut sama dalam joint interoperability maritime security punya drill dan sebagainya di Laut Cina Selatan. Tapi masih memerlukan jaminan keselamatan luar, jaminan keselamatan terutama dari pihak barat. Kita dapat lihat Singapura misalnya dan juga Indonesia sekarang di bawah Prabowo masih cuba untuk seperti mana perangkap Malaysia itu sendiri dalam menyusuri lembaran baharu dari segi rubrik yang berlainan dari segi percaturan dengan China. Jadi bagi Australia still quite clear cut bahawa Australia masih mengekalkan kepentingan ASEAN dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjangnya masih sedar, masih realistik bahawa jaminan yang paling kukuh adalah datang daripada Washington dan juga rakan sekutu Washington di rantau ini, termasuk Tokyo, termasuk Seoul, termasuk Manila. Dan kita dapat lihat percubaan Tokyo misalnya ada 2+2 arrangement diplomatik dengan pertahanan dengan Manila tahun lepas, dan sekarang dengan Australia juga tahun lepas.
dan juga pelbagai strategi lain yang cuba dicanang oleh negara yang makin kritikal seperti India ada Act East policy di bawah Modi, di Taiwan ada Southbound policy, semuanya tertumpu kepada rantau Asia Tenggara ataupun ASEAN atau Indo-Pasifik ni. Jadi semuanya memberikan gambaran bahawa Asia Tenggara menjadi medan kritikal dan bagi Beijing terutamanya dalam pelbagai konteks strategi dengan Taiwan, peluasan kuasa di Pacific Ocean dan juga Laut Cina Selatan dijadikan sebagai bastion dalam bagi pangkalan kekuatan kapasiti naval capacity Beijing dengan submarine Jin class dia yang cukup berkuasa juga, dan ini melambatkan ataupun merencat pergerakan kapasiti Washington untuk mengekang kemarahan Beijing dalam konteks ini. Jadi satu poin Colin, on the same topic lah. Bila you sebut tentang insiden yang berlaku, kita tahulah di Laut Cina Selatan itu sendiri, ianya telah pun menimbulkan pelbagai pandangan dan juga pendapat dari negara-negara tertentu. Ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong dan sebagainya, walaupun ada juga negara-negara ASEAN sendiri yang mungkin memihak kepada Beijing dalam apa yang berlaku di Laut Cina Selatan itu. Jadi tidakkah perbezaan pandangan dan juga pendapat ini mungkin akan memberikan satu lagi kesan ataupun impak yang bersifat negatif sebenarnya kepada kekuatan ASEAN itu secara keseluruhannya, Colin? Itu memang sudah terselah, memang terang lagi bersuluh mengenai structural systemic deficiencies of ASEAN as a whole. Kita dapat lihat bahawa berdekad lamanya ASEAN masih terpalit dengan kancah ataupun kepompong dogma lama dalam konsep lama dan tidak memikirkan realiti baharu dan of course these overtures by the West dari segi AUKUS, Quad, strategi bilateral dengan Manila, dengan Hanoi bawah Blinken, lawatan Blinken dan sebagainya, dan semua ini lihat sebagai satu containment strategy, overall grand containment strategy of China. Tapi realitinya bahawa ini diperlukan untuk, of course pihak barat telah mengatakan ini diperlukan untuk mengangkat darjat untuk memelihara kepentingan undang-undang antarabangsa, UNCLOS, kepentingan untuk freedom of navigation, sebab kalau dah tercetusnya konflik memberikan satu impak yang cukup luas, cukup besar kepada bukan sahaja negara rantau tapi kepada keterjaminan makanan, supply chain, critical mineral sebagainya bagi barat dan juga bagi seluruh pasaran global. Dan dalam segi itu, dalam konteks itu juga peranan Taiwan terutamanya dari segi semiconductor dan sebagainya juga menjadi percaturan besar oleh Washington dan sekutunya. Jadi bagi lensa mereka, ASEAN penting, tapi keberkesanan ASEAN itu menjadi persoalan utama. Jadi strategi lain termasuk untuk memperkukuh, ada juga perancangan Asian NATO umpamanya. Untuk sekarang kita tahu ada percubaan untuk ataupun perluasan keanggotaan negara Quad ataupun perluasan AUKUS, dan dilihat di sini Malaysia perlu bijak, perlu strategik, perlu berlunaskan keperluan bukan saja jangka pendek dalam 5-10 tahun, tapi juga apakah perubahan akan datang dalam tempoh 50 tahun atau 100 tahun akan datang. Bagaimanakah perubahan kuasa ekonomi, kuasa politik, kuasa kapasiti ketenteraan China seumpamanya, terutamanya dalam mengubah corak rubrik kuasa di Indo-Pasifik. Kalau kita masih bersandarkan pada hujah bahawa China adalah pelaku ekonomi atau pelaku ketenteraan terbesar di rantau ni, the highest hegemonic power in the Indo-Pacific. Jadi selama itulah kita akan terikat dengan kepompong mindset lama bahawa kita tidak boleh upset the apple cart dalam segala percaturan dasar luar, segala percaturan pelaburan, ekonomi dan sebagainya. Dan inilah masa terbaik untuk kita, of course dia bukan senang sebab kalau kita nak align dengan konsep strategi pelaburan barat terutamanya, ada banyak dari segi kriteria, values based approach, values based model, dari segi labor standard, dari segi konsep transparency dan seumpamanya di bawah percaturan IPEF, Indo-Pacific Economic Framework. Kita dapat lihat banyak teras tonggak utama yang cuba diangkat, dan ini diibaratkan sebagai satu turn off kepada negara anggota ASEAN Tenggara, diibarat sebagai menyusahkan climate investment ataupun memberikan satu cabaran terdekat yang menyukarkan kemasukan dana, inflow dan sebagainya. Tapi kekal dengan pendirian untuk bergantung kepada China dari segi cash inflow yang mungkin laju, pantas dan juga mudah. Dan juga Malaysia, of course kita terikat dengan in terms of trade dari segi sawit dan sebagainya, dan juga kita tidak boleh kita tak boleh untuk mengganggu dari segi
konteks pulangan ekonomi dan jangka pendek, tapi untuk jangka panjang dan kita lihat di mana pelbagai andaian ataupun percaturan ataupun anggaran bahawa China akan menjadi kuasa ekonomi terbesar dunia dan sekarang ini telah diolah, telah dilambatkan atau ditukar sebab dia tak berlaku. So, dia dijangkakan berlaku pada 2016 bawah Trump, tak berlaku. Sekarang dia ditukar tarikh untuk mungkin akan berlaku 2030. Sekarang ni mungkin berlaku 2035, tapi ada sekarang percaturan baru bahawa dia mungkin tidak akan berlaku sama sekali. Dan US ataupun Amerika masih akan kekal dari segi percaturan ataupun dari segi julat kuasa ekonomi. Julat kuasa, of course, ketenteraan masih tertinggi, unrivaled, dan juga julat kuasa dari segi soft power dan sebagainya. Walaupun kita dapat tahu pelbagai naratif yang cuba ditunjulkan dari segi kebangkitan China, the miracle, the giant leap for the past 3 or 4 decades. Tapi sekarang ni keadaan ekonomi, keadaan yang semakin merudum, keadaan krisis demografi terutamanya dalam internal economic climate of China, dan juga this exodus of top firms from China, dan a lot of these new indicators yang kita kena tahu bahawa juga a lot of top firms from the West pulling out from China. Jadi apakah perubahan akan datang dalam masa 20-30 tahun? Kita tidak boleh bergantung kepada unjuran sekarang atau masa lepas untuk kita mengekalkan orientasi dasar luar, terutama dalam lanskap keselamatan dan ketenteraan dengan berlandaskan kepada hujah bahawa China merupakan sekutu kita yang paling kritikal dalam keterjaminan ekonomi dan keselamatan serantau, dan kita perlu mengimbangi dalam konteks. Bila you sebut Collins terutamanya tentang potensi orientasi China dalam perkembangan terbaru, dan saya percaya hasil daripada ASEAN Australian Summit ini juga kita juga nak tahu sebenarnya apakah tindak balas yang akan dilakukan oleh pihak negara-negara Amerika misalnya, dan juga negara-negara Eropah terhadap apa yang dibincangkan di ASEAN Australian Summit ini sebenarnya. Ya, kita Eropah juga, the EU ada orientasi strategi yang tersendiri dalam yang berkait dengan Indo-Pasifik dalam menjamin keterjaminan keberadaan peluasan kuasa both soft and hard power di Indo-Pasifik. Dan kita dapat tahu sejak beberapa tahun lepas Germany misalnya telah memperluas skop keberadaan ketenteraan di rantau ini, menghantar jet selama dalam non-stop flying from Germany to here tahun lepas, 24 hour punya perjalanan, dan juga ada hantar kapal perang di sini, UK juga dan Perancis juga. Dan ini memberikan mesej jelas kepada negara serantau dan juga kepada Beijing bahawa walaupun jauh dari segi geografi, tapi dalam skop mengangkat keselamatan, keterjaminan undang-undang antarabangsa dan juga norma antarabangsa adalah menjadi satu tanggungjawab kepada Eropah untuk memberikan satu trust based approach, conviction kepada negara anggota, dan juga mesej jelas kepada China bahawa mereka akan kekal dalam konteks memelihara undang-undang antarabangsa, dan juga sebab dia kritikal bagi keterjaminan perdagangan oleh Eropah dengan East Asia, termasuk dengan Jepun dan South Korea. Jadi Selat Melaka, Laut Cina Selatan tetap, Lautan Hindi sekarang tetap menjadi sandaran penting, dan sebab itulah kita dapat lihat kenapa Australia masih diperlukan, sebab keberadaan strategik di Batawa, di Penang, walaupun sebagai simbolik, tapi dari segi geografi dekatnya dengan Nicobar Island Chain ini pintu masuk Selat Melaka, yang juga penting kepada India dalam konteks untuk the concept of mengekang keberadaan atau pengaruh peluasan kuasa Beijing di rantau itu, di Lautan Hindi dan juga di Laut Andaman, di Nicobar Island Chain itu, di mana dominasi India masih kuat dan kapasiti naval capacity India masih kuat selari seiring dengan keberadaan naval capacity Amerika Syarikat di situ. Jadi dan juga bagaimana China juga melihat Selat Melaka masih didominasi oleh keberadaan kuasa Washington, dan laluan baharu di Indonesia, Selat Lombok, Selat Sunda di Indonesia, dan betapa dekatnya kedua-dua itu kepada Australia, dan di mana laluan baharu kepada kapal selam atau kapal perang China yang bypass Selat Melaka ni terus ke Lautan Hindi,
Dan walaupun Pak Edan still cetek mungkin memberikan kesukaran kepada kapal selam China, tapi itu merupakan satu strategi baru dan di mana kita perlu lihat betapa strategi Australia untuk meletakkan pangkalan submarine AUKUS di Perth, di Darwin, di Port Canberra, di ketiga bahagian utama Australia. Jadi bagi Australia, sama juga bagi Tokyo, bagi Jepun, ancaman 3 penjuru dari Pyongyang, Korea Utara, dari Moskow, dari Rusia dan juga of course dari China. Dia sebagai satu titik tolak kepada percaturan baharu untuk melihat rantau Asia Tenggara ni atau ASEAN ni sebagai satu sandaran bagi menjamin near water dan juga kapasiti untuk menjamin laluan perdagangan dan juga of course untuk sokongan negara anggota serantau bagi mengangkat keterjaminan undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang maritim. Sebab ini penting sejak pivot Obama 2012 ke rantau Indo-Pasifik ataupun Asia daripada tumpuan di Middle East, ini memberikan satu cetusan yang komprehensif melangkaui segala spektrum dari segi soft power, ekonomi, politik dan keneteraan, dan ini dilihat oleh rantau ini sebagai satu percubaan yang menggusarkan, yang akan mengancam perlumbaan senjata ataupun memperdalam dilema security ataupun security dilema. Tapi dan juga AUKUS sekarang ini dilihat sebagai satu pencetus kepada security dilema, di mana tindak balas negara itu dilihat oleh negara sebagai tindak balas untuk memperkasa, memperkuat kapasiti ketenteraan dan juga dilihat sebagai satu ancaman kepada negara tersebut. Tapi ini adalah konsep juga rintang. The ultimate goal is to prevent a war, not to fight a war. Jadi dalam konteks ini dilema tercetus apabila setakat manakah kapasiti cegah rintang itu berkesan dalam mencegah tindak balas China, terutamanya untuk menghindari daripada memulakan konflik. Dan sebab itu kita dapat tahu ada second strike capacity of China of its own nuclear force, naval force, ada nuclear triad dia, land, sea and ada submarine launch ballistic missile capacity oleh Jin class submarine. Dan kita dapat tahu bahawa ada 3 kapal pengangkut pesawat, aircraft carrier sekarang ni, yang of course adalah Shandong, Liaoning dan juga Fujian, dan yang keempat akan dibina tak lama lagi. Jadi ini merupakan satu ancaman bagi Australia. Tapi yang peliknya bagi rantau ni masih terpalit dengan dogma lama bahawa itu mungkin kita tidak boleh melihat dia sebagai satu ancaman, tapi perlu diberikan dalam perspektif baru bahawa China perlu berbuat demikian untuk mempertahankan kedaulatan atau teritorial integriti China daripada tindakan Beijing untuk mengekang, untuk containment dalam pelbagai penjuru. Okey, saya tertarik hati Collins bila Collins menyebut bahawa apa yang dilaksanakan oleh ASEAN sekarang ini ialah masih lagi memegang kepada dogma lama. Tetapi kalau kita lihat kepada persaingan kuasa yang semakin meruncing seperti apa yang Collins sebut sendiri, mungkin kita harus memikirkan secara serius barangkali tentang peranan dan juga hala tuju bagi Malaysia sendiri dalam usaha untuk mencorak kepimpinan serantau ASEAN itu. Apakah itu boleh dilakukan dan apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Ya, saya nampak satu grand strategy opening bagi Malaysia, terutamanya bagi tahun depan, mana kita akan menjadi chairman of ASEAN, dan tahun depan juga satu tahun yang strategik bagi Malaysia dalam 70th anniversary of Australia-Malaysia ties. Of course kita tahu tahun ini adalah relations anniversary of Malaysia and China. Tapi seperti mana yang saya memberikan argumen tadi bahawa kita perlu melihat secara strategik, realistik, dan memang agak sukar bagi the early transition, or this values based approach, trust based model, this in terms of trade policy dan sebagainya. Dan kita memerlukan kapital, kita memerlukan sandaran dari segi perdagangan, dan itu memang kita tidak nafikan, tapi tidak boleh at the expense of our the audacity to act on critical issues, terutamanya melibatkan konteks deposit ataupun sumber mentah kita yang cukup kritikal dalam menjamin masa depan negara, sebab our minyak dan gas, oil and gas deposit, dan juga dalam memelihara jaminan keselamatan persekitaran environment kat Southeast Asia, dekat South China Sea. Overfishing, illegal fishing dan sebagainya, itu juga menjadi satu isu yang perlu kita pandang secara serius. Tapi secara lebih dominannya dari segi kepentingan pulangan kepada negara adalah
keperluan untuk memberikan mesej jelas bahawa pertalian rapat ni tidak akan memberikan sebarang impak ataupun sebarang percaturan berlainan kepada kekentalan usaha kita untuk menjamin kedaulatan wilayah, untuk menjamin national interest, untuk menjamin sovereignty of the country. Jadi itu perlu menjadi teraju utama, satu rencana wadah anjakan baharu bagi negara dan juga yang meliputi dan juga merentasi semua pihak, semua stakeholders. Sebab kita dapat tahu bahawa memang kesedaran masih rendah, agak rendah tinggalan ini mengenai isu-isu kompleks serantau, terutama yang melibatkan Laut Cina Selatan, pertikaian wilayah dan juga undang-undang antarabangsa dan sebagainya. Dan yang peliknya, pihak barat melihat kenapa Malaysia agak tidak serius ataupun mungkin tidak berani untuk mempertahankan kepentingan di Laut Cina Selatan, sedangkan itulah terletaknya deposit minyak dan gas kita yang menjadi bencana utama ekonomi negara. Dan a lot of incidents in the past, kita tahu beberapa tahun lepas West Capella incident dan sebagainya, dan apabila pihak barat cuba untuk memberikan sokongan tapi kita kata tidak, dan semuanya atas dasar untuk menjamin kestabilan dan tidak untuk mengeruhkan keadaan. Jadi satu mesej jelas perlu diberikan kepada sekarang ni. Of course kita dah bagi tahu statement jelas oleh Perdana Menteri Anwar bahawa kita ada autonomi kita sendiri dalam merencana dasar luar kita, dan kita tidak akan tunduk kepada percubaan barat untuk mengubah rubrik kita. Itulah gambaran yang diberikan oleh PM Anwar kepada barat. Tapi walaupun kita kata bahawa kita neutral, berkecuali, tapi dalam segi percaturan polisi, execution of foreign policy capacity dalam pelbagai domain, termasuk terutama dari segi ekonomi, masih overwhelmingly pivoting to Beijing. Dan ini secara dasarnya, secara terangnya memberikan satu percanggahan dari segi hujah bahawa kita adalah strictly neutral, strictly non-aligned, tapi at the same time we are very overwhelmingly in line in favor of a lot of these Chinese overtures. So ini of course bagi barat memang ada percaturan secara meluas, percaturan di Indo-Pasifik, dan juga banyak juga percubaan Beijing di rantau lain, di Afrika, di Eropah, di Asia Selatan, di Timur Tengah juga, of course di Eropah Timur dan sebagainya. Jadi ini merentasi percaturan di Asia Tenggara atau Indo-Pasifik saja. Ini merentasi satu percaturan strategi global. Dan macam di Australia kita dapat lihat kepentingan konteks syarikat Linus di Kuantan. Naratif secara menyeluruh sejak beberapa tahun ini adalah dari segi impak, environment impact and all that. Tapi kita tak nampak lagi dari segi impak geopolitik, kepentingan kepada negara, dari segi kita tidak lagi berhujah mengenai pulangan dari segi ekonomi, pelaburan, peluang pekerjaan dan sebagainya, tapi impak dari segi geopolitik, dari segi kepentingan Linus Plan itu sendiri, bukan saja kepada Australia tapi juga kepada Malaysia, dan kepada rantau, dan juga kepada percaturan barat Washington. Dan Jepun misalnya mempunyai kepentingan yang cukup tinggi sebab dia masih bergantung pada sumber critical rare earths atau nadi bumi kat Linus ni, dan juga memberikan satu pelaburan yang agak tinggi di dalam Linus Plan ini. Dan segala percaturan yang kita buat, kita perlu melihat dari konteks secara meluas, secara strategi. Nah, termasuk juga ECRL ni kita bincang apakah pulangan itu, dan adakah itu memberikan pulangan secara short term, adakah cost benefit analysis telah dibuat secara menyeluruh, termasuk juga orientasi dasar luar berkecuali kita, dan apakah impak itu betul-betul memberikan satu impak positif kepada negara ataupun menguntungkan pihak tertentu saja dari segi percaturan geografi keberadaan yang dekatnya dengan Laut Cina Selatan. Dan sekarang dengan andainya Kunming Rail, Kunming yang sampailah ke KL, sampailah ke Singapura, yang akan mencantumkan benua dalaman continental Southeast Asia ni, Mekong region dan sebagainya. Jadi memberi satu strategi baru kepada percaturan Beijing juga dari segi kita dapat lihat lawatan Xi Jinping ke Vietnam tahun lepas, dalam untuk memperkasa jaminan critical minerals termasuk rare earth di Hanoi, dan membina laluan railway baru yang boleh menghubungkan Kunming di selatan China sehinggalah ke semenanjung Malaysia. Dan adakah ini memberikan satu impak
kepentingan pulangan baharu kepada China dari segi kemungkinan tercetusnya konflik masa depan di Laut Cina Selatan, dan akan memberikan satu laluan baharu yang senang, yang lebih mudah ataupun dalam melintasi semenanjung Malaysia untuk terus akses kepada Selat Melaka dan seterusnya ke Lautan Hindi. Jadi itu memberikan satu, dan juga of course investment lain di kawasan tertentu di Malaysia. Dan inilah terletaknya strategi perbezaan strategi antara Malaysia dengan negara anggota lain, termasuk Singapura, diibaratkan sebagai very pro-West, dan telah mengutarakan ketersediaan untuk menjadi host kepada kapal selam AUKUS ini. Dan saya telah memberikan hujah bahawa kita perlu lebih strategik, dan kita perlu mencetus rangka baharu dan menjadikan kapasiti AUKUS dan juga kapasiti lain barat di rantau ini, dan boleh menguntungkan keselamatan tahap keselamatan juga pertahanan negara. Dan kita dapat tahu bahawa kebanyakan masalah kemelut yang melanda dari segi LCS dan sebagainya, dan ini memberikan satu menghambat kapasiti pertahanan kita yang sebetulnya. Jadi dengan adanya kapasiti strategik ni yang bersasar, dengan sokongan yang sedia ada ini, akan memberikan satu jaminan pulangan masa depan yang lebih komprehensif daripada setakat piecemeal approaches, yang juga dari segi in terms of defence expenditure kita yang masih rendah berbanding dengan negara jiran, dengan Indonesia, dengan Singapura terutama. Bila you sentuh tentang the new strategy, ini pun sesuatu yang mungkin boleh kita fikirkan ataupun kita sampaikan secara serius lah. Apakah masanya sudah sampai barangkali Collins, di mana negara-negara ASEAN sendiri harus mengubah pendekatan masing-masing. Yalah, kita tahu bahawa setiap negara mempunyai kepentingan tersendiri sebenarnya. Tak kisahlah sama ada kita bercakap tentang keselamatan, kita bercakap tentang aspek ekonomi dan sebagainya. Tetapi apakah Collins merasakan bahawa mungkin ASEAN juga perlu duduk semula berbincang dan melihat supaya semangat perpaduan di kalangan negara-negara ASEAN itu menjadi lebih kuat, lebih kukuh, dan akhirnya akan mendapat ataupun dihormati oleh negara-negara luar yang mungkin melihat ASEAN sebelum ini sebagai satu kombinasi yang agak lemah dan sebagainya, tetapi sebenarnya ASEAN mempunyai kekuatan tersendiri dalam semua aspek baik ekonomi, politik dan sebagainya. Komen sikit, Colin. Memang ASEAN ada pulangan impak yang positif dari segi domain lain. Kita dapat tahu, of course, people to people relations have been very good, tapi a lot of things yang masih boleh diperbaiki. Kita ada 3 tonggak utama: ekonomi, social, political pillars and all that. Tapi dari segi keberkesanan cegah rintang itu sendiri, kita ada banyak mekanisme. Kita ada ADMM Plus, kita ada ASEAN Regional Forum ARF, kita ada TAC, Treaty of Amity and Cooperation, banyak konsep lama seperti ZOCVANS, Zone of Freedom, Peace and Neutrality. Kita ada Southeast Asia Zone of Freedom from Nuclear Weapons and all that. So jadi kesemua ni masih kita lihat, at least hujah saja, masih gagal dalam mencegah perubahan senjata misalnya, ataupun mencegah the spiraling of security dilemma. Jadi dalam kalangan negara anggota ASEAN itu sendiri masih adanya unsur-unsur ketidakpercayaan dan sebagainya, dan even among our regional neighbours. Jadi of course setiap negara masih mementingkan national interest, national survival, dan at the end of the day, kita the main concepts of territorial integrity, sovereignty adalah menjadi tonggak tujuan utama sesebuah negara. Dan segala polisi yang dirancang, dicanang, mau dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya, masih berkisar kepada keperluan kepentingan untuk menjaga kedaulatan negara masing-masing. Jadi mahu tidak mahu secara realitinya, saya rasa ASEAN ataupun negara anggota ASEAN masih tidak, they are still living their own world of this misperceived conception, yang di mana mereka lihat mereka boleh mengekalkan entiti berkecuali masing-masing, bergerak seiring 10 negara ini, dan tidak terpalit dengan percubaan China atau the US untuk mendapatkan sokongan, pengaruh dan sebagainya. Dan mereka rasa mereka boleh mengekalkan status ni, dan juga melalui ini boleh mengekalkan keamanan serantau, which is tidak betul dari segi realiti semasa. Apa yang berlaku, even as we are speaking now, apa yang berlaku di Laut Cina Selatan masih berlaku. Cuma kesedaran kita tak berlaku sebab pihak MME kita, pihak
ketenteraan kita tahu sebab mereka sedar tentang apa yang berlaku almost every day. Tapi nak untuk diterjemahkan dalam konteks public domain ni masih kurang. Jadi saya lihat, dan juga the only reality is that untuk memperkasa, untuk meningkatkan kapasiti jaga rintang ni adalah perlunya untuk kita strategik dari segi keperluan untuk increasing our bargaining chips and cards. So our bargaining power, of course kita katakan kita neutral, dan melalui konsep berkecuali inilah yang kita boleh mendapatkan segala sokongan dari US atau mendapatkan segala sokongan dari China. Tapi inilah konsep yang ASEAN ataupun Malaysia tengah buat sekarang ni. Tapi it's all backfiring. We shot ourselves in the foot. Sebab last kali in the end dua-dua tak dapat, sebab yang percaturan kuasa baharu ni at the end of the day, when it comes to real matters of defending national sovereignty and interest, dia tidak kisah sama ada kita masih bergantung dari segi ekonomi ataupun sekutu dan sebagainya, tapi keperluan untuk menjamin pulangan masa depan, untuk menjamin kelangsungan negara masa depan adalah untuk memastikan kemenangan dalam konflik ataupun memastikan negara lain akur dengan undang-undang antarabangsa di rantau itu. So, jadi itulah secara realitinya ASEAN atau Malaysia masih perlu bergantung kepada firepower ataupun konsep jaga rintang yang lebih berkuasa yang yang ada sekarang ni pada pihak barat ataupun Washington. Jadi itulah realiti yang kita perlu sedar, dan kita tidak boleh play along with the narrative that in order to appease certain powers, dan kita perlu bergerak seiring dengan konsep lama neutrality. So ini akan berubah sekali mata. Okey Colin, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Masa begitu pantas berlalu. Secara jujurnya juga lah, di penghujung ni saya nak dapat pandangan Colin sendirilah. Mungkin ialah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, kita tahu tentang kredibiliti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kita tahu kelantangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan apa yang ingin dikatakan secara terbuka kepada pihak mana sekalipun. Tetapi secara jujurnya, apakah Colin melihat bahawa dengan pelantikan ataupun kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri kita sekarang ini, apakah dirasakan bahawa ianya akan memberi satu impak ataupun kesan yang mungkin lebih positif kepada kekuatan ASEAN secara keseluruhannya? Ya, betul. Sudah tentunya, sebab kita dapat lihat kelainan dari segi credibility, dari segi persona, karisma dan juga the conviction, the sense of conviction dalam ketegasan dalam isu tertentu. Itu memang kita perlu sanjungi. Cuma dari segi mungkin percaturan strategi, apakah hala tuju baharu dari segi dasar luar ataupun dasar ekonomi negara itu is open for debates. Tapi dari segi mengangkat darjat the sanctity of the Malaysian interest, sama ada di ASEAN, di Eropah atau di mana-mana di Indo-Pasifik atau di pihak lain, sudah tentu kita dapat satu perubahan atau satu rubrik perubahan yang baru. Jadi itu merupakan satu mesej jelas. Tapi kita juga perlu sedar bahawa kita masih ada gap dari segi resonance, affiliation in terms of how we relate to kepentingan untuk menjaga kestabilan norma sekarang ni. Sebab mungkin di Amerika mereka telah membincang mengenai kepentingan untuk memelihara freedom and demokrasi, prinsip freedom and demokrasi, rules based order ni, free and open Indo-Pasifik. Cuma kita dapat relate apakah konsep itu. Tapi berapa pentingnya, sebab sejak Perang Dunia Kedua sampailah sekarang, sejak lebih daripada 8-9 dekad, pihak barat ataupun Amerika telah mewujudkan konsep rules based order ni, melandaskan kepada the sanctity of the international law yang telah menjamin keterbukaan perdagangan laluan global, dan juga telah memberikan satu anjakan kepada keharmonian ataupun pembangunan negara, termasuk China, termasuk Malaysia. Dan penting untuk kita memelihara norma konsep ini untuk jaminan masa depan negara, dan itulah konsep yang paling kritikal. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Colin Chong Yuket kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Banyak juga pencerahan yang saya perolehi sebenarnya daripada Colin. Tapi apapun, kita mengharapkan bahawa ASEAN akan terus berada pada situasi yang membanggakan, dan akhirnya merupakan satu kuasa yang juga perlu dihormati oleh pihak seluruh
dunia sebenarnya kepada pendirian yang dilakukan oleh ASEAN sehinggalah ke saat ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you very much.